Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Cikgu. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma ya arhamar rahimin. Jadi malam ini terima kasih semua kepada lebih kurang 27 orang yang dapat join. Alhamdulillah. Jadi malam ini kita buat sedikit isi masa lapang sikit lah. Orang kata cuti sekolah ni pun kita masih belajar. Jadi antara topik yang paling kerap dibincangkan dalam grup AMSG di kalangan pelajar maupun di kalangan guru-guru ialah topik pilih atur, permutation. Topik ini sebenarnya terdiri daripada dua subtopik lah, pilih atur dan gabungan. Tapi malam ini cikgu akan fokus kepada pilih atur je. Okey, gabungan tu mungkin kita akan cari masa lain. Jadi pilih atur ni sebenarnya kalau ikut yang dalam sukatan dalam buku teks, dia tak susah sangat. Tapi bila kita jumpa soalan dekat luar, dekat soalan percubaan, soalan latihan buku, dia ada macam extra. Extra itu yang jadi macam susah sikit untuk pelajar. Jadi malam ini, cikgu akan cuba ajar daripada basic, macam mana kita nak solve problem pilih atur, dan cikgu akan tunjuk macam mana kita nak solve soalan yang agak luar daripada kebiasaan, soalan ras tinggi lah. Yang mana even tahun lepas 2019 punya SPM, soalan pilih atur dia sangat mencabar lah. Kalau awak dah tengok soalan SPM 2019, soalan dia agak susah. Jadi tahun ni kita tak tahu macam mana, kita just prepare je. Okey, boleh cikgu mulakan? Boleh. Okey. Cikgu punya kelas ni, cikgu nak kalau awak ada apa-apa nak tanya, just interrupt lah. Awak kalau cikgu tak baca chatting, awak just buka mic. Just beritahu cikgu saya ada nak tanya. Yang kadang-kadang soalan tu awak tak nampak ataupun tak jelas. Cikgu punya penerangan awak kena clarify immediately sebelum kita pergi ke part seterusnya. Okey, cikgu mulakan bahagian pertama iaitu pilih atur. Pilih atur ni sebenarnya terdiri daripada dua perkataan lah. Kalau bahasa Melayu, pilih dan atur. Pilih atur Mula kita pilih, kemudian yang kita pilih tu kita atur dia. Sebagai contoh, katakan cikgu ada 3 huruf A, B dan C. A, B dan C 3 huruf yang berbeza lah. Okey. Berapa cara untuk kita pilih ketiga-tiganya dan atur ketiga-tiganya. Jadi dengan kata lain, kalau shortcutnya kita panggil pilih atur. Jadi keyword dia dekat situ aturan atau susunan. Jadi susunan itu menunjukkan bahawa walaupun ketiga-tiga huruf yang sama dipilih, A, B dan C, tapi kalau kedudukan dia berbeza, dia adalah susunan yang berbeza. Keyword lain yang awak nak cam dalam soalan bentuk macam ni, dia kata selain daripada jumpa perkataan susunan lah, susunan itu very straightforward punya keyword. Kadang-kadang dia kata code. Kadang-kadang dia kata password. Macam tahun lepas punya soalan SPM, dia kata password telefon. Jadi kod, password ataupun huruf ataupun perkataan ataupun nombor. Nombor ni pun nombor contohnya digit 1, 2 dan 3. Kalau kita susun 2, 1, 3 ataupun 3, 1, 2, dia adalah nombor yang berbeza. Jadi kalau nombor pun itu sebenarnya susunan tu penting. Okey, awak jumpa keyword ini semua itu menunjukkan susunan penting dan dia adalah kaedah pilih atur yang kita akan belajar sekarang. Okey, untuk yang pertama ialah kalau kita diberi n objek, n tu bilangan objek lah, contohnya ABC ni n dia 3. Maka kita nak susun kesemuanya, kita nak pilih dan atur ataupun kita nak susun semua. Semua sekali kita nak susun. Contohnya kita ada A, B dan C. Kita nak susun bermaksud kod ataupun
susunan yang katakan kod membentuk kod 3 digit. Kod itu mempunyai 3 tempat yang kita akan isi. 3 tempat yang kita boleh isi dengan 3 huruf. Huruf A, huruf B dan huruf C akan mengisi 3 tempat ini kerana setiap susunan itu mempunyai 3 huruf. Jadi awak tengok dekat sini, tempat yang pertama ini boleh diisi sama ada huruf A, huruf B atau huruf C. Ketiga-tiga huruf pun boleh mengisi tempat yang pertama. Jadi dekat tempat yang pertama ni ada 3 cara untuk kita isi kotak yang pertama. Okey, ada 3 cara untuk kita mengisi kotak yang pertama. Sekarang satu sudah isi kat sini. Tak kisahlah yang ini ke yang mengisi, yang ini ke ataupun C ke, tak kisah. Kita tahu satu je yang mengisi kotak pertama, masih ada 2 baki yang mengisi kotak yang kedua. Okey? Dan ada satu lagi huruf yang boleh mengisi kotak yang ketiga. Jadi 3 huruf mengisi 3 kotak. Jadi berapa bilangan cara yang berlainan yang kita boleh isi ketiga-tiga kotak ini? Caranya adalah kotak pertama 3 cara, kotak kedua 2 cara dan kotak ketiga 1 cara. Jumlahnya adalah 6 cara berbeza. 6 cara berbeza untuk kita susun A, B dan C ataupun bahasa yang lebih ringkas kita panggil 3 faktorial. Okey, 3 faktorial pun bermaksud 6 juga Jadi awak boleh tulis 3 darab 2 darab 1 ataupun 3 faktorial. Yang mana faktorial ni, simbol faktorial ni ada dalam kalkulator kita lah. Kalau awak buka kalkulator, awak tengok dekat buka kalkulator masing-masing, ada dekat simbol X kecil tu. Sekejap cikgu buka kalkulator cikgu. Contohnya 3 dan tekan yang shift simbol tanda seru. Itu kita panggil simbol faktorial 3 faktorial adalah bersamaan dengan 6. Ataupun untuk mencari bilangan susunan ini, kita boleh buat juga 3 kotak kita isi dengan 3 huruf. 3P3. 3P3 adalah 6 cara juga. Jadi ada 3 cara lah untuk awak jawab soalan macam ni. Ada AND object, nak susun semua sekali. Maka sama ada 3 darab 2 darab 1, awak guna kaedah isi kotak kosong yang saya buat pertama tadi. Ataupun awak terus guna 3 faktorial, iaitu N faktorial. Ataupun guna formula 3P3. 3P3 ataupun formula dia secara umumnya NPN sama dengan N faktorial. Okey, contoh Contoh yang pertama. Katakan cikgu ada A, B, C, D, E dan F. Ada berapa cara untuk cikgu susun ke-6 huruf ini membentuk kod 6 huruf yang berbeza? So jawapannya ialah, siapa nak try? 6 faktorial. 6 cara. Ya, 6 faktorial. Ataupun awak boleh jawab juga 6P6. Ataupun awak boleh jawab juga 6 darab 5, darab 4, darab 3, darab 2, darab 1. Jadi cikgu prefer awak guna yang paling ringkas lah, 6 faktorial. Sebab apa 6 faktorial? Ada 2 sahaja letters awak kena tulis. Yang ni masih 3. Yang ini memang banyak lah. Jadi jimat masa 1 letters kat situ lah. Okay, jadi 6 faktorial. Okey, itu yang pertama. Very simple, yang pertama. Yang kedua, kalau kita diberi AND object. Okey, AND object. Tapi kita pilih dan susun R object pada satu masa. Sekarang kita bukan pilih dan susun semua sekali, tapi R object pada satu masa. Okey, tengok Contohnya cikgu ada A, B, C dan D. Ada 4 huruf. Tapi buat masa sekarang cikgu nak bentuk kod 2 digit sahaja. Bukan kod 4 digit, kod 2 digit. Okey, kod 2 digit. Bermaksud digit yang membentuk kod itu ada 2 tempat je lah. 2 kotak. Jadi kotak yang pertama boleh diisi dengan 4 huruf yang berbeza. Kotak yang kedua ada berapa lagi baki yang boleh mengisi kotak kedua? Siapa tahu? 3. Ada 3. Yes. Jadi menggunakan prinsip pendaraban, 4 cara mengisi kotak pertama
darab 3 cara mengisi kotak kedua, jadi 12 cara untuk membentuk kod 2 digit. Okey, ini kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, awak guna formula, yang mana formula ini adalah ada 4, kita guna formula P. Ada 4 huruf boleh mengisi 2 tempat. 4P2. Ada 4 huruf, ada 4 objek semua, tapi kita nak pilih dan susun pada satu masa adalah 2 sahaja. Jadi 4P2, awak tekan calculator. Dekat calculator tu, okay, cikgu tunjuk Dekat calculator tu, awak jumpa satu notation iaitu NPR dekat shift tanda darab. Jadi 4P2. 4 tekan P2. Jadi ini pun 12 cara. Ini pun senang juga. Ataupun keadaan yang ketiga, cikgu kata tadi pilih atur ni sebenarnya pilih dan atur. Jadi mula-mula awak pilih, kalau cikgu nak tunjuk kaedah alternatif sebagai awak faham, awak pilih 2 dulu, 2 dari 4. Nak pilih itu sebenarnya guna combination. 4C2. Pilih 4C2. Kemudian susun kedua-duanya. Susun 2 huruf tadi. Untuk menyusun 2 huruf, 2 faktorial. Jadi bilangan cara 4C2 darab 2 faktorial sebenarnya sama dengan 12 juga. Jadi kita pilih dulu, baru kita susun. Strategi ketiga ini kadang-kadang kita tak berapa perasan sebab kita biasa guna strategi yang kedua atau strategi yang pertama. Tapi sometimes dalam soalan yang sangat complicated, kita tak nampak cara nak apply formula yang kedua ni, kita boleh go back to the basic. Kadang-kadang menggunakan basic macam ni lebih senang untuk kita selesaikan setengah-setengah problem. Cikgu tunjuk contoh apa problem yang lebih senang kita guna kaedah nombor 2 ni kejap lagi. Okey, jadi secara umumnya kalau perasan ada satu formula dalam formula sheet, dalam buku teks, sebenarnya NPR ini sebenarnya adalah NCR darab dengan R factorial. Iaitu NPR, formula permutation, sebenarnya formula combination darab dengan susunan dia, bilangan susunan dia. So NPR sama dengan NCR darab R factorial. Okey, jadi cikgu tunjuk ketiga-tiga kaedah ini. Kadang-kadang kita guna yang ini lebih senang dalam setengah-setengah problem. Kadang-kadang formula yang simple boleh guna formula yang kedua direct. Kadang-kadang problem yang agak complicated kita guna kaedah yang ketiga. Ketiga-tiganya keluar jawapan yang sama. Tak ada masalah. Okey, ada soalan tak nak tanya kat sini? Tak ada, cikgu. Okey, tak ada Ya, cikgu. Okey, cikgu nak bagi contoh. Ini contoh soalan peperiksaan. Okay. Katakan diberi A, B, C, D dan 1, 2, 3, 4. Okey, plate nombor kereta mempunyai 3 huruf diikuti dengan 3 digit. 3 angka 3 angka. Okey, soalan pertama 3 huruf diikuti dengan 3 angka. Jadi kita nak bentuk pelik kereta yang bermula dengan 3 huruf diikuti dengan 3 angka. Macam mana kita nak buat? Siapa tahu? 4P3 darab 4P3. Betul. Kita tengok yang 3 huruf dulu. Kita ada 4 huruf kat sini. Maka ada 4 pilihan P, kita nak 3 sahaja. 4P3. Kemudian untuk angka pula, untuk digit 4P3. So yang ini boleh tekan calculator, boleh dapat jawapan. 576. 576. Okay, ini kaedah yang pertama lah. Kaedah yang kedua, kalau awak tak nampak nak guna formula P, awak lukis 3 tempat kosong untuk mewakili 3 huruf. 3 tempat kosong mewakili 3 digit. Jadi awak tengok, ada 4 huruf boleh mengisi kotak yang pertama. Ada 3 huruf lagi baki, ada 2 huruf lagi baki mengisi kotak ketiga. Kemudian tengok nombor. Ada 4 nombor yang boleh mengisi kotak pertama bagi untuk digit tadi, untuk angka, 3 dan 2. Jadi dia punya bilangan susunan 4 darab 3, darab 2, darab 4, darab 3, darab 2. Awak akan dapat 576.
Okey, boleh nampak ya contoh yang macam ni ya. Boleh cikgu. Okay. Ya. Yang mana awak prefer nak guna depend lah. Kadang-kadang ada orang nampak kaedah pertama, ada orang nampak kaedah kedua. Cikgu sendiri prefer yang kaedah pertama lah sebab lagi cepat dan lagi jimat masa tulis pendek-pendek. Tapi kadang-kadang pelajar tak nampak, cikgu ajar dua-dua kaedah. Okey, katakan cikgu tukar sikit situasi. Cikgu bukan nak bentuk plate kereta 3 huruf diikuti dengan 3 angka. Cikgu nak bentuk kod 6 digit yang mengandungi 3 huruf dan 3 digit. Dia bukan susunan dia tu mesti huruf kat depan, 3 belakang digit, bukan. Sekarang kita nak buat password. Password tu mesti mengandungi 3 huruf dan 3 digit daripada atas. Sekarang dia boleh mix huruf dan digit. Okey, siapa tahu macam mana nak buat? Untuk solve soalan ni. 8P6. 8P6. Okey, 8P6 tak boleh. 8P6 salah. 8P6 jawapan ni salah. Cikgu explain kenapa salah. Kerana kalau awak consider ini semua sebagai sama, awak ambil 8P6, ada kemungkinan awak pilih keempat-empatnya adalah huruf dan dua-dua sahaja digit. Maknanya tidak memenuhi syarat lah. Syarat dia mesti 3 huruf dan 3 digit. Jadi 8P6 dalam kes ni salah. Boleh faham tak kenapa salah? Boleh. Okey. Boleh cikgu. Okey. Jadi siapa nak cuba? Cikgu, Ya? kalau saya buat Ha? 4P3 darab 4P3 boleh? 4P3 darab Darab 4P3. 4P3 darab 4P3 masih salah. Masih salah. Darab Masih salah. Kenapa 4P3 salah? 4P3 ni sebenarnya, saya cikgu explain dulu 4P3 yang pertama itu adalah untuk mengisi tiga petak yang depan. 4 huruf daripada 3 pilih 4 huruf. 4P3. Kemudian awak darab dengan 4P3 yang belakang. Dalam situasi ini, awak hanya consider situasi yang mana mereka ini huruf dan ini adalah angka. Yang mana itu bukan situasi yang sebenar. Jadi 4P3 darab 4P3 pun salah juga. Siapa nak try? Kalau tambah 4C3 darab 4C3 darab 6 factorial. Ya. Siapa jawab ni? Tasa, bagus. Jadi cikgu nak demonstrate dekat sini. Bila awak guna kaedah yang cikgu ajar, kaedah yang ketiga tadi, iaitu awak pilih dulu, kemudian awak susun. Nama pun pilih atur, pilih dulu dan atur. Dalam kes ini, lagi mudah, dia ada banyak-banyak cara, tapi yang paling simple ialah mula-mula awak pilih dulu 3 huruf. Pilih 3 huruf dengan cara 4C3. Pilih dulu, jangan susun lagi, pilih je. 4C3. Dan ini pun 4C3. Pilih dulu, pilih 3 angka dengan cara 4C3. Sekarang kita sudah pilih, kita sudah ada 6, iaitu 3 huruf dan 3 angka, kita sudah ada 6. Baru kita susun ke 6 ini dengan 6 factorial cara. Jadi jawapan yang sebenar untuk soalan ini ialah 4C3 darab 4C3 darab 6 factorial. Boleh faham sampai sini? Boleh. Wow. Nah, ini adalah satu bentuk soalan yang cikgu jumpa dalam soalan dalam percubaan negeri mana tahun bila cikgu tak ingatlah, tapi dia pernah keluar exam ataupun buku latihan. Yang mana kebanyakan pelajar jawab macam ni lah. Bila jawab macam ni, dia jadi salah. Yang ni confirm salah lah. Tapi cikgu nak awak faham kenapa dia salah dan macam mana kita nak jawab dengan betul. Okey, cikgu nak teruskan boleh? Ini baru 2 case baru. Case daripada N object, pilih dan susun R object. Boleh cikgu sambung? Boleh. Boleh cikgu. Okay. Yang ketiga, objek mesti bersebelahan. Objek bersebelahan.
Okay. Objek bersebelahan ni macam ni. Katakan cikgu ada A, B, C, D dan E. A, B, C dan E. Cikgu nak tanya berapa cara untuk menyusun kelima-lima huruf ini jika A dan B ni mesti bersebelahan. Okey, cara dia macam ni tengok betul-betul. Bila kita A dan B ni mesti bersebelahan, maka kita akan treat A dan B ni sebagai satu objek. Okey. Dan C dan E itu, C, D dan E itu sebagai objek yang berasingan lah. Jadi A dan B, C, D dan E sebagai objek yang berasingan. Jadi sekarang kita instead of 5, kita ada 4 objek bebas sekarang. Iaitu A, B, C, D dan E. Bagaimana kita nak susun 4 objek bebas? Berapa cara untuk susun 4 objek bebas? 4 factorial. 4 factorial. Go back to the kaedah pertama tadi. Jadi 4 factorial atau 4P4. Okey, sekarang kita hanya susun 4 objek bebas dengan menganggap AB itu sebagai satu. Tapi yang sebenarnya AB ni bukan satu. AB itu adalah 2. AB ni boleh sesama mereka berdua ni boleh disusun dengan 2 cara. Sama ada A dekat kiri, B dekat kanan ataupun B dekat kiri, A dekat kanan. Ada 2 cara untuk menyusun AB. Jadi di setiap susunan 4 faktorial itu AB boleh disusun dengan 2 cara yang berbeza, jadi 2 faktorial. Jadi 4 faktorial darab 2 faktorial. Ini jawapan dia. Okay. Contoh Contoh lain. Katakan cikgu ada, awak ada sekumpulan 8 orang pelajar. 8 orang pelajar. Okay. Bagaimana untuk bergambar dalam satu baris 8 orang pelajar ini jika 3 orang pelajar tertentu mesti duduk bersebelahan. Dia ni kawan rapat lah 3 orang. Dalam satu kelas tu, dalam satu grup ada 8 orang. Tapi ada 3 orang ni dia klik dia yang rapat. 3 orang ni memang nak duduk bersebelahan. Okey, 3 mesti bersebelahan. Side by side mesti bersebelahan. Siapa nak cuba? Macam mana nak jawab soalan ini? 6 Jadi 6 faktorial darab dengan 3 faktorial. Betul. Jadi awak tengok 8 ni total pelajar. Tapi 3 mesti bersama-sama. Jadi 3 ni kita anggap sebagai satu objek. Jadi 3 ni sebagai satu objek dan balance tu ada 5 lagi lah. Jadi total objek bebas adalah 5 tambah 1, 6 objek bebas, 6 faktorial. Dan 3 orang ni, ABC ni, kita 3 orang ni boleh disusun dengan 3 faktorial cara sesama mereka sendiri. Iaitu ABC, ACB, BAC, BCA, CAB dan CBA. Ada 6 cara lah untuk menyusun mereka bertiga. Jadi bilangan cara untuk menyusun 8 pelajar dengan 3 orang pelajar tertentu, 3 particular student 3 orang pelajar tertentu ini mesti duduk bersama-sama ialah 6 faktorial darab 3 faktorial. Ada apa-apa nak tanya kat sini? Cikgu, macam mana kalau dia ada 2 pasang yang 3 mesti bersebelahan? Contohnya ABC, contohnya macam ni Siapa tanya ni? Bagus soalan awak ni. Siapa tanya ni? Ryan. Ryan, okey. Contohnya A, B, C, D, E, F, G dan H. Ada 8 huruf. Katakan A, B, C mesti bersebelahan. D, E, F mesti bersebelahan. Macam tu soalan awak, Ryan? Betul? Okey. Dalam kes ini, cikgu nak tanya awak. Ada berapa objek bebas? 3. 3. Yang ini 1, yang ini 2, 3, 4. Bukan 3, 4. Okay. Jadi mula-mula kita susun ke-4 ni dengan 4 faktorial cara. Kerana mereka adalah 4 objek bebas. Dan untuk grup yang pertama, ABC ni, kita boleh susun sesama mereka 3 faktorial cara. Untuk grup yang kedua, 3 faktorial cara. Jadi jawapannya 4 faktorial darab 3 faktorial darab 3 faktorial.
Boleh faham, Ryan? Boleh cikgu. Okey. Cikgu, boleh tak Ya. nak minta ulang? Ulang sekali lagi. Okey, boleh. Ulang contoh ni ke ulang daripada awal atas tadi? Contoh ni. Contoh ni, okey. Sekarang ni cikgu ada 8 huruf yang berbeza, A, B, C, D, E, F, G, H. Syarat soalan kata, berapa cara untuk menyusun ke-8 huruf ini jika A, B dan C ni mesti disusun bersebelahan, D, E dan F mesti disusun bersebelahan. Jadi dengan kata lain, bila kita shuffle huruf ni, A, B, C ni mesti bersama-sama. A, B, C ni bersama ada A, B, C, C, A, B dan seterusnya, dan mereka tak boleh dipecah-pecah lah. Yang ni mesti disusun bersama, D, E, F pun mesti disusun bersama, manakala G dan H ni tak ada apa-apa syarat. Okey. Jadi, bila kita jumpa situasi macam ni, awak tengok mula-mula sekali, kita susun mereka ni, yang grup ni sebagai, kita anggap dia sebagai satu objek. Yang setiap grup ni, A, B, C itu sebagai satu objek. Manakala D, E, F pun sebagai satu objek. Kerana bila mereka bergerak serentak. Boleh faham saya tu? Boleh faham Faham ke? cikgu? Faham, Okey. faham. Jadi sekarang ada berapa objek bebas dalam ni? 4. Ada 4 objek bebas. A, B, C, satu objek. D, E, F, satu objek. G, satu dan H, satu. Okey, jadi untuk menyusun 4 objek bebas adalah 4 faktorial cara. Boleh faham sampai sini? Boleh cikgu? Okey, sekarang kita tengok. Bagi setiap susunan 4 objek bebas ini, bagi setiap susunan, objek pertama ini boleh ditukar susunan di dalam mereka tu dengan 3 faktorial cara. Jadi, objek yang pertama tu dia boleh tukar dengan 3 faktorial cara. Dan objek yang kedua ini boleh ditukar-tukar dengan 3 faktorial cara. Jadi kita darab je. 4 faktorial, darab 3 faktorial, darab 3 faktorial. Itu jawapan dia. Boleh? Boleh cikgu? Okey. Kalau cikgu tukar sikit soalan, awak cuba jawab. Berapa cara yang berbeza untuk membentuk, untuk menyusun ke-8 huruf ini jika A, B, C mesti bersama-sama, D, E, F bersama-sama dan G, H mesti bersama-sama. Okey. Siapa nak try? 3 3 faktorial faktorial darab 3 faktorial darab 3 faktorial faktorial darab 2 darab 2 faktorial. faktorial. Bagus. Okay, faham lah tu. 3 faktorial yang pertama, 3 objek yang besar. 3 objek bebas yang besar. 3 faktorial yang kedua merujuk kepada kumpulan pertama. 3 objek, 3 faktorial kumpulan kedua. 2 faktorial yang last adalah objek yang terakhir. Okey, jadi darab je semua. Boleh tak sampai sini? Boleh faham tak sampai sini? Boleh cikgu. Boleh Okey. cikgu. Sekarang cikgu nak pergi ke bahagian keempat. Iaitu objek dipisahkan. Separated objek Objek dipisah. Yang ini yang ramai orang confuse lah. Okey, objek dipisah ni macam ni. Katakan cikgu ada A, B, C. Okay. A, B, C dan D. Ada 4 objek. Ada 4 objek. Tapi syarat dia kata berapa cara untuk menyusun keempat-empat huruf ini jika A dan B ni tidak boleh bersebelahan. A dan B ni tidak boleh bersebelahan. Okey. Untuk menyelesaikan situasi macam ni ada 2 cara. Cikgu ajar kedua-dua ada 2 cara. Kaedah yang pertama ni kita panggil kaedah pelengkap. Kaedah pelengkap. Ataupun set pelengkap kaedah set pelengkap. Yang mana kaedah ini ialah kita tahu bahawa kalau kita cari bilangan susunan tanpa syarat, iaitu yang terdiri daripada A, B bersebelahan dan A, B berpisah semua sekali lah tanpa syarat, adalah 4 faktorial cara. A, B, C, D, keempat-empat disusun tanpa sebarang syarat, maka 4 faktorial cara. Dan kita tolak dengan kes di mana A dan B ni duduk bersama-sama. Okey, siapa nak bantu cikgu? Kalau A dan B duduk bersama-sama, berapa cara untuk menyusun mereka?
3. 2. Tiga. Okey. 3 Tadi baru belajar. darab 2 faktorial. 3 faktorial Darat 2 darab faktorial. 2 faktorial. Okey, cuba tekan kalkulator. 4 faktorial tolak 3 faktorial darab 2 faktorial. Bantu cikgu? Cikgu, 12. kenapa ada 3? Kenapa ada 3? Okey. 3 ni sebabkan A dan B ni kita anggap sebagai satu objek. Itu, yang tadilah, yang bersama-sama tadilah. Oh, okey. Rujuk kepada contoh nombor 3 tadi. Ini satu objek, C satu objek, D satu objek. Jadi ada 3 objek, 3 faktorial. Dan sesama AB tu 2, jadi 3 faktorial darab 2 faktorial. Yang ini kita panggil tanpa syarat. Tanpa syarat. Yang ini adalah AB bersebelahan. Jadi jawapan dia berapa? 12. 12. 12 cara. Okey, ini kaedah yang pertama. Kaedah pelengkap ini hanya boleh digunakan jika objek yang dipisahkan itu adalah 2 sahaja. Objek yang dipisahkan 2 sahaja. 2 objek dipisahkan. Kalau 3 dan ke atas, awak tak boleh kira cara macam ni. Dia jadi terlalu complicated, cikgu tak nak ajar. Tapi ada kaedah yang lebih ringkas. Yang cikgu nak ajar kaedah lebih ringkas. Jadi 2 objek dipisahkan ni, kaedah pelengkap hanya boleh digunakan jika 2 objek yang dipisahkan. Kerana 2 objek yang dipisahkan ni senang. Awak ambil semua sekali, tolak 2 kes 2 objek bersama, dia dah jadi complement set dah. Complement set ni maknanya selain daripada 2 objek yang bersama, dia 2 objek yang dipisahkan lah. Okay. Jadi dalam kes ini, kalau kita senaraikan, cikgu nak senaraikan A, B, C, D. A, B, C, D. A, B, D, C. A. Okey, tak payah senarai ya. Cikgu dah pening lah. Banyak sangat. Okey, sorry ya. Cikgu nak ajar kaedah yang kedua. Kaedah yang kedua. Kaedah kedua ni, tak ada nama lah. Cikgu nak ajar kaedah je. Mula-mula sekali, soalan kata A, B, C, D. A dan B ni tak boleh dipisahkan. Tak boleh diletak bersebelahan. Jadi, C dengan D ni tak ada masalah apa-apa. C dengan D ni kita boleh letak di mana-mana. Jadi, katakan C dengan D ni cikgu letak dalam 2 kotak ini. Cikgu letak dia dekat 2 tempat ni. Sama ada C dekat sini atau D dekat sini, ataupun D dekat sini, C dekat sini. Dekat, tak kisah mana-mana. Jadi C dengan D, kita akan isi 2 kotak dengan 2 faktorial cara. Sebab ada 2 huruf, nak isi 2 kotak, 2 faktorial cara lah untuk mengisi C dan D. Manakala A dan B ni boleh duduk dekat mana-mana sama ada daripada 3 tempat ini. 3 tempat kosong ni. 3 tempat kosong ini, kalau awak letak A dan B dekat sini, C dengan D dekat sini, dia dah jadi terpisah. Ataupun kalau awak letak A dengan B dekat sini, C, A, D, B, pun dia jadi terpisah. Ataupun awak nak isi C dengan B dekat hujung-hujung, A dengan B dekat hujung-hujung, pun dia terpisah. Jadi dengan kata lain, huruf A dan B ni boleh berada di mana-mana daripada 3 tempat kosong yang di antara huruf C dan D tadi. Jadi untuk mengisi A dan B ni adalah 3 cara, 3 tempat kosong dan kita isi dengan 2 huruf. Jadi inilah bilangan kaedah untuk menyusun keempat-empat huruf ini dengan A dan B terpisah. Cuba tekan kalkulator, dapat tak 12? Dapat. Dapat. Jadi kat sini 12. Boleh faham tak? Kata cikgu nak explain sekali lagi ni. Boleh faham tak contoh yang cikgu bagi ni? Semua? Boleh. Okey, cikgu Boleh cikgu. Cikgu ulang sekali lagi Katakan cikgu ada sekarang 8. A, B, C, D, E, F, G dan H. Okey. Katakan soalan kata berapa cara untuk menyusun ke 8 huruf ini
jika A, B dan C tidak mesti berasingan. A, B dan C mesti berasingan. Okey, A, B dan C mesti berasingan. Angka yang pertama kita tengok. Yang tidak ada apa-apa syarat ada berapa huruf? Ada berapa? 5. 5. Jadi yang tidak ada apa-apa syarat ada 5 huruf. Kita susun ke 5 huruf ni dulu dengan 5 faktorial cara. Kita susun 5 huruf ni dekat 5 tempat dengan 5 faktorial cara lah. Okey. Sekarang kita tahu 5 huruf ini akan membentuk 6 blank, 6 tempat kosong. Kerana huruf yang pertama, huruf yang kedua, huruf yang ketiga iaitu antara 5 huruf yang boleh bebas ni lah. Ini 5 huruf ni. Kita dah susun dekat 5 tempat. Di antara kelima-lima huruf ini boleh membentuk 6 tempat kosong. 4 kat tengah-tengah, 2 di hujung. Yang mana? Yang mana? Telefon siapa bunyi tu Boleh silent tak? Bunyi vibration tu. Abra ke Abra? Okay. Cikgu silent. Okey, jadi sekarang 5 huruf yang tanpa syarat itu akan mengisi 5 kotak. Jadi 5 faktorial cara. Di antara 5 huruf ini, akan terbentuk 6 tempat kosong. Termasuk kedua hujung. Inilah. Ada 6 tempat kosong ini, 6 blanks ini boleh diisi dengan 3 huruf. Jadi 6P3. Okey, jawapannya 5 faktorial darab 6P3. Itu saja sebenarnya. Tak susah pun. Itu je. Ada apa-apa soalan tak? Boleh faham tak? Cikgu kalau guna kaedah pelengkap. Okey, kalau guna kaedah pelengkap, alah awak tanya ni cikgu tunjuk sikitlah. Kalau awak guna kaedah pelengkap, awak kena cari banyak. Mula-mula sekali awak kena cari 8 faktorial, yang tanpa syarat. Kemudian awak kena cari bila mereka 3 ni bersama-sama. 3 bersama. Yang inilah A, B, C ni 3 bersama. Itu kita boleh cari dengan mudah lagi. Iaitu guna kaedah yang tadi. Cuma kita kena cari satu lagi bila 2 bersama. 2 bersama pun kita kena cari dan kemudian kita kena tolak yang ni. Yang ni tolak yang ni, tolak yang ni. Sebabnya, bila dia kata 3 mesti berasingan, dia tak boleh ada 2 yang bersama-sama. Contohnya A, B, kemudian dekat sini D, C. Ini tak nak ni. Itu pun kita kena tolak. Jadi A, B, D, C. C ni memang dah separate. Okey. A, B ni yang kita kena tolak juga. Okey. Untuk menyelesaikan guna kaedah pelengkap ini, jadi dia sebenarnya di luar silibus lah. Awak kena tahu sedikit tentang silibus secaman. Jadi saya tak nak explain kat sini sekarang, tak nak bagi awak confuse. Jadi saya nak beritahu awak bila jumpa situasi macam ni, awak guna kaedah ini je. Iaitu awak susun dulu objek yang tidak ada syarat, susun. Katakan 5 objek tak ada syarat, kemudian berapa tempat kosong dia akan terbentuk, dia akan jadi 5 tambah 1, 6. Dan 6 itu nak isi berapa objek yang mesti dipisahkan? 3. Jadi 6P3. Okey? Okey ke tak okey? Okey. Okey. Harap okey Okey, ya. Okey. Mari sekarang saya nak tengok beberapa contoh daripada soalan yang pukul berapa sekarang? 40. Soalan yang ditanya dalam grup AMSG. Kita tengok contoh. Okey, ini satu soalan dari siapa? Tasa. Okey, Tasa tanya. Kita bincang Dia kata 8 orang pelajar hendak disusun dalam sebaris.
cari bilangan cara untuk menyusun mereka jika tiada syarat dikenakan. Okey, siapa nak cuba? 8 factorial. Factorial. 8 factorial. Itulah jawapan 8 factorial. Okey. Semua faham ke nak jawab ni? Yang A? Faham cikgu. Yang B 3 orang pelajar tertentu mesti diasingkan. 3 orang pelajar tertentu mesti diasingkan. 5 Okey, factorial. 5 factorial. Betul? Darab 6P3. Darab 6P3. 5 factorial, kita susun dulu 5 orang yang tak ada masalah apa-apa. Kemudian di antara 5 orang ni ada 6 space. Yang mana kalau kita isi mereka bertiga ni dekat 6 space ni, dia akan berpisah lah. Jadi 6P3. Itu saja. Bila kita faham dia jadi senang je topik ni. Ada siapa-siapa tak faham soalan pertama ni? Soalan yang ditanya oleh Tasa ni beberapa hari lepas. Semua faham ke pelajar? Faham cikgu. Okay. Mari kita tengok soalan kedua. Ini soalan ditanya dalam grup guru Ini ada grup guru yang tanya ni. Dia kata 3 teachers and 6 students are to be arranged to sit on the chairs. Jadi ada 9 orang guru dan ada 9 buah kerusi. Cuma kerusi itu disusun dalam 2 baris. 5 dekat belakang, 4 dekat depan. Find the number of different arrangement that can be made if each row cannot be occupied by more than 2 teachers. By more than 2 teachers. Okay. Jadi, mari kita bincang. Sekejap, cikgu. Kecil pula. Okey, mari kita bincang Ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. Kita ada 6 pelajar, 6 students dan 3 teachers. Okey, syarat dia kata setiap baris ini tak boleh ada lebih daripada 2 orang guru. Cannot be occupied more than 2 teachers. Jadi, berapa orang yang okey untuk guru duduk dalam satu baris? Kalau satu baris tu ada 2 orang guru, okey tak okey? Okey. Okey. Maknanya kalau ada guru, pelajar. Jadi guru seorang dekat atas, pelajar. Ini susunan okey lah. Jadi kalau ada dalam satu baris tu ada 2 guru atau 1 guru, okey. Tapi guru ni tidak boleh berada dalam satu baris. Kalau macam ni, tak okey. Sebab ada 3 orang guru baris pertama. Ataupun ada 3 orang guru di baris kedua. Ini pun tak okey. Boleh faham Boleh faham situasi Boleh cikgu. Boleh. Okey. Sekarang mari kita jawab macam mana nak solve problem ni. Jadi cara yang mudahnya untuk cari bilangan susunan tidak lebih 2 guru dalam satu baris. Ialah cikgu akan ambil semua sekali tanpa syarat. Tanpa syarat ni maksudnya semua sekali lah. Ada dalam baris tu ada 3 guru ke, 2 guru ke, guru ke, semua sekali. Jadi tanpa syarat. Dan cikgu akan tolak dengan kes di mana ada 3 guru dalam sebaris. Ada 3 guru dalam sebaris. Jadi kalau kita tolak dalam situasi atau kes yang mana ada 3 guru dalam satu baris, maka kita dah memenuhi apa yang soalan nak lah. Dalam kes ni cikgu guna strategi komplement, iaitu cikgu tolak yang apabila guru ada dalam 3 guru dalam sebaris, kita tolak dia. Okey. Sekarang untuk tanpa syarat, semua sekali ada 9 guru dan pelajar,
maka kat sini adalah 9 faktorial. Tanpa syarat itu adalah 9 faktorial. Boleh faham? 9 faktorial itu datang daripada mana? Boleh. Boleh cikgu. Okey. Faham. Okey. Sekarang 3 guru sebaris ini boleh jadi 3 guru di baris pertama. Atau ada dua situasi 3 guru di baris kedua. Dia ada dua baris ni. Untuk 3 guru sebaris ni ada dua kes yang berbeza. Sama ada ketiga-tiga guru tu berada dekat atas ataupun ketiga-tiga guru tu berada dekat bawah. Jadi kita kena consider berbeza lah. Okay. Jadi, cikgu nak explain macam mana kita nak ambil kira apabila ketiga-tiga guru ni berada dekat atas. Awak tengok dekat sini, ada 3 orang guru berada dekat atas. Jadi ada berapa lagi kosong kerusi yang pelajar kena duduk, yang pelajar kena isi dekat baris pertama ni? 2. Ada 2 lagi. Jadi ada 2 pelajar lagi yang akan mengisi baris pertama. Jadi antara 6 orang pelajar, di antara 6 orang pelajar, macam mana kita nak pilih 2 orang yang duduk dekat kerusi baris pertama? Siapa ada idea? 6P2. Jangan 6P2. Kita jangan susun lagi. Kita pilih dulu. 6C2 darab 2 C2. faktorial. Okey, dengar Untuk 2 guru yang pertama itu, mula-mula 6C2. 6C2 ini adalah untuk pilih 2 orang pelajar duduk bersama 3 orang guru dekat baris pertama. Kita tak susun lagi Kita tahu dekat baris tu akan ada 3 guru dan akan ada 2 pelajar. Pelajar daripada mana? Pelajar daripada 6 orang. Macam mana nak pilih? 6C2. Okey, sekarang kita sudah ada 5 orang yang akan duduk di baris pertama. Kita akan susun mereka berlima dengan 5 faktorial cara. Dan di baris kedua, masih ada 4 orang pelajar yang mesti disusun. Jadi macam mana nak nyusun 4 orang pelajar dekat 4 kerusi? 4 faktorial. 4 faktorial. 4 faktorial. Jadi ini adalah 3 guru di baris pertama. Bilangan susunan dia adalah 6C2 darab 5 faktorial darab 4 faktorial. Itu adalah susunan ketiga-tiga guru berada di baris pertama bersama dengan 2 pelajar dan 4 pelajar di baris kedua. Boleh faham tak dekat sini? Tak habis lagi ni. Cikgu nak tanya, boleh faham tak kat sini? Boleh. Boleh? Cikgu nak tanya, ini datang daripada mana ni? 6C2. Kerusi pelajar. Pelajar. Ya, kita nak pilih baru Kita nak pilih 2 orang daripada 6 orang, siapa yang akan duduk sebaris dengan cikgu dekat belakang, dekat atas. Daripada 6 orang tu semua tak nak duduk dengan cikgu, tapi 2 orang akan dipilih. Jadi 6C2. Jadi bila kita dah pilih 2 orang ni, baru kita susun mereka bersama dengan cikgu. Jadi cikgu ada 3 orang, pelajar ada 2 orang, susun mereka berlima dekat 5 kerusi. Jadi 5 faktorial. Dan pelajar yang berada dekat baris depan tu ada 4 orang disusun dengan 4 faktorial cara. Jadi kita darab semua. 6C2 darab 5 faktorial darab 4 faktorial. Okey, itu kalau guru berada di baris pertama. Kita kena consider juga guru berada di baris kedua. Atau ni kita tambah Atau okey, baris kedua ada berapa kerusi? 4. Di depan. 4. Jadi 3 orang cikgu akan mengisi kerusi depan ni. 3 orang cikgu dah akan mengisi kerusi depan. Kita tak susun lagi, kita letak je 3 orang cikgu kat depan. Ada berapa lagi kerusi kosong yang akan diisi oleh pelajar dekat depan tu? 1. Jadi berapa, macam mana kita nak pilih pelajar yang duduk dekat depan? 6C1. 6C1. Bagus. Jadi dekat sini 6C1. Sekarang kita dah pilih seorang pelajar. Okey, kau terpilih pergi depan, duduk dengan cikgu 4 orang ke depan. Okey, sekarang dekat kerusi depan 4 faktorial. Untuk menyusun mereka berempat, 4 faktorial. Dan 5 orang pelajar dekat kerusi belakang, 5 faktorial cara untuk menyusun mereka berlima. Jadi, ini adalah kaedah dia. 9 faktorial tolak, yang ini tambah dengan yang ini. Ataupun kalau nak buka kurungan, dia jadi tolak-tolak lah. Okey, sama je.
Boleh bantu cikgu tekan kalkulator? Cikgu, Ya? dapat 302,400. 4? 00. Betul lah, ni jawapan dia. 302,400. Okey, ada siapa-siapa yang tak jelas tentang jalan kerja cikgu ni? Dia ada jalan kerja alternatif. Jalan kerja alternatif ni kita cari, okey, cikgu tunjuk jalan kerja alternatif untuk awak bagi faham. Jalan kerja alternatif, katakan ini ada 5 orang, 5 kursi, kemudian ada 4 kursi. Jalan kerja alternatif ialah satu guru dekat sini, satu guru tambah 4 pelajar, 2 guru tambah 2 pelajar, okey. Atau dekat atas 2 guru tambah 2 pelajar, dekat bawah Satu guru, 3 pelajar. 3 pelajar. Jadi untuk yang ini awak kena buat dulu. Untuk yang ini awak buat kemudian awak tambah. Okey, cara dia kita tengok untuk duduk baris pertama kita ada 3C1. 3 guru, 3C1. Tambah Darab 4 orang, ada 6 pelajar, nak berapa? 6C4. Kemudian susun mereka berlima, 5 faktorial. Okey? Okey. Kemudian yang bawah ni kita darab je 4 faktorial. Kenapa? Sebab Dah pilih. kita dah pilih. Yang baki tu memang semua akan duduk kat bawah lah. Tak payah buat pemilihan kat bawah. Kalau awak nak buat 3C2 pun awak dapat sama juga. 3. Jadi kita dah pilih tadi, yang bawah tu adalah baki. Baki tu maknanya ada 2 guru dan 2 pelajar memang duduk kat depan punya. Tak payah buat pemilihan lagi. Terus darab dengan susun mereka 4 faktorial cara. Jadi ini adalah untuk yang pertama. Untuk yang kedua, kita buat benda yang sama. Ada 3 orang guru. 3C2. 3C2 darab 6C2. 6C2 untuk pilih 2 pelajar duduk atas. Then kita susun mereka berlima dan kita susun mereka berempat dekat bawah. Okay. Tambah kat sini. Dapat tak 302, 400? Okey, cikgu. Dapat tak? Patutnya kalau cikgu tak silap apa-apa, dia dah mesti dapat samanya. Cuba, dapat tak? Jawapan? Tak ada orang try tekan kalkulator ke? Kejap cikgu. Okey. Okey, cikgu tunggu. Tu dapat lain. Dapat lain? Lain lah cikgu. 259 200. 259 200. Okey, kejap cikgu check. 3 orang guru, 4 orang pelajar. Sorry, yang kedua tu. Yang kedua tu 3C2 Dapat. darab 6C2 tu. yang mana? Baris kedua. 6C2. 6 situ betul. Yang 3C darab 6C3.
6C3, betul-betul 6C3. Okey, kalau betulkan kat situ dapat tak? 302. Betul. Dapat. Dapat. Okey, dapat. Okey, jadi kena hati-hatilah. Cikgu kadang-kadang tersilap. Okey, tak apa. Yang penting awak faham. Cikgu ada satu lagi nak bincang, iaitu soalan yang ketiga, yang math level tanya Akmal. Dia kata cari bilangan cara jika Farid ingin menyusun 3 buah buku sains dan 4 buah buku matematik di atas rak buku jika buku matematik sentiasa berasingan. Okey, siapa nak jawab? Ada 7 biji buku, tapi buku matematik ni mesti berasingan. 4 buku matematik ni mesti berasingan. 4 buah buku matematik di atas rak. Bukan. Sekali lagi, cuba sekali. Ada darat 3, darat 2, darat 2, darat 1, 1. Okey, mari kita cuba. Awak tak apply apa yang cikgu ajar tadi lah. Kalau awak jawab macam tu, mungkin dapat jawapan yang sama. Tapi apa yang cikgu ajar dekat atas tadi, kita boleh kita ada 3 buku sains, 4 buku maths. Okey, 3 buku sains, 4 buku maths. Betul tak soalan dia? Kita ada 3 buku sains dan 4 buku maths. Jika buku maths itu mesti berasingan. Okey, jadi mula-mula sekali kita ambil yang buku yang tak ada syarat ni. Kita susun dia dulu. Jadi 3 faktorial cara untuk menyusun 3 buku sains. Jadi sains ni boleh isi kat 3 tempat. 3 buku sains yang berbeza lah. Jadi di celah-celah buku sains ni ada 4 ruang yang kita boleh isi dengan buku maths. Jadi 4 buku maths, 4 ruang maksudnya 4P4 ataupun 4 faktorial. Itu je. 3 faktorial darab 4 faktorial. Apa yang awak jawab tadi tu betul lah. 3 darab 2 darab 1, darab 4 darab 3 darab 2 darab 1. Benda yang sama. Tapi cikgu nak 4, 1, 4, 4. Tapi cikgu nak awak faham macam mana kita boleh guna kaedah yang cikgu ajar tadi untuk selesaikan soalan ini tanpa perlu awak buat kotak dan isi macam ni. Itu jadi dia boleh dapat jawapan yang sama lah bergantung kepada macam mana awak faham. Okey, cikgu nak tanya satu soalan lagi. Katakan apa cikgu nak tanya tadi? Okey, cikgu bagi buka awak tanyalah. Cikgu tak ada apa dah, cikgu nak kongsi. Malam ni itu je yang cikgu plan nak share. Soalan daripada topik permutation ni boleh jadi macam-macam lah. Tapi itu semua kebanyakan contoh dah ada dalam buku teks. Yang soalan yang cikgu bincang dengan awak ini soalan yang jarang-jarang dijumpai. Tapi dia boleh ada dalam setengah soalan set latihan ataupun soalan peperiksaan percubaan negeri. Ada. Yang kita jarang-jarang jumpa. Untuk soalan kes, 3 objek yang berasingan yang ditanya oleh Akmal ataupun ditanya oleh Tasa dan yang ditanya oleh Cikgu Saravanan ini berkaitan dengan 2 baris, susunan 2 baris. Ini pun jarang kita jumpa. Jadi kita nak tengok contoh tu susah. Jadi soalan macam ni cikgu bincang malam ni. Ada apa-apa nak tanya tak? Kalau tak ada, kita dah ngam-ngam pukul 10, cikgu nak berhenti. Kalau ada, cikgu nak buka untuk peluang untuk awak bertanya. Tak ada? Semua faham apa yang cikgu cuba kongsi malam ni? Faham cikgu. Faham cikgu. Okey. Kalau faham, kita berhenti kat sini. Awak cuba cari soalan dan cuba post dalam AMSG ataupun bila awak tengok orang post soalan dalam AMSG, awak cuba jawablah. Bila dengan cara awak menjawab soalan, macam yang kita punya maths level ni, Akmal ni, dia selalu jawab dalam grup. Daripada situ kita improve diri sendiri. Sebenarnya kita bantu orang ni, kelebihan dia kita improve diri sendirilah. Okey, kalau tak ada, kita jumpa lagi di AMSG dan di next class. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Okey. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.